Belum siap, belum siap. Belum banyak. Online pula masa. Aduh, apa ni? Banyak. Apa ni? Gas. Pening lah aku, Fendi. Kau tengok ni, lepas online. Lepas seorang-seorang cikgu panggil kerja banyak lagi nak buat. SPM dah dekat. Macam mana ni, Fendi? Google Meet kan ni? Yelah, Google Meet lagi. Mana lah dengan WhatsApp lagi. Jangan risau. Pening, Jangan risau lah, Gas. Sekejap. Kau dengar lagu ni, Kejap. Apa-apalah, Fendi. Pagi-pagi tengok telefon duduk kelas. Kau jodoh cikgu bagi Google Form sama Google Meet. Bergogek saya bangun kelas online pukul 9. Long sopek gosok gigi, terus saya ambil sarapan menghadap depan laptop. Tak faham boleh tanya. Tengok cikgu mengajar penuh semangat. Esei suka buka mata dah minda. Perisah hampir tiba. Encik COVID-19 bila kau nak pergi. Takkan saya mengalah walau tak pergi sekolah. Tetap rajin belajar walaupun hanya di rumah. Mak abah jangan resah, ku janji usaha dan tabah. Tak main lagi PUBG, TikTok pun jarang sekali menghadap depan laptop. Tak faham boleh tanya. Tengok cikgu mengajar penuh semangat. Esei suka buka mata dah minda. Perisah hampir tiba. Encik COVID-19 bila kau nak pergi. Saya bangun pagi-pagi tengok telefon duduk kelas. Kau jodoh cikgu bagi Google Form sama Google Meet. Bergogek saya bangun kelas online pukul 9. Long sopek gosok gigi, terus saya ambil sarapan menghadap depan laptop. Tak faham boleh tanya. Tengok cikgu mengajar penuh semangat. Esei suka buka mata dah minda. Perisah hampir tiba. Encik COVID-19 bila kau nak pergi. Takkan saya mengalah walau tak pergi sekolah. Tetap rajin belajar walaupun hanya di rumah. Mak abah jangan resah, ku janji usaha dan tabah. Tak main lagi PUBG, TikTok pun jarang sekali menghadap depan laptop. Tak faham boleh tanya. Tengok cikgu mengajar penuh semangat. Esei suka buka mata dah minda. Perisah hampir tiba. Encik COVID-19 bila kau nak pergi. Aduh, banyak online dah makabur mataku, Fendi. Macam? Tapi nak periksa kan? Nak SPM kan? Kita kena kuat, Fendi. Terima kasih, Fendi. Rasa semangat sikit, rasa makin kuat. Jadi kita kalau sana jangan mana-mana, kita terus bersama dengan kelas kita. Kita berehat seketika, kekal bersama dengan kami di kelas kita. Berehat seketika. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar di rumah sana, anda sihat? Masih kekal bersama dengan kami, terima kasih kerana memilih saluran kelas kita. Misi 60 hari menjelang SPM bersama dengan saya Dr. Gas. Kita masih ceria, kita masih cuba membawa anda dengan pelbagai tips istimewa untuk memastikan agar anda terus bersedia mencapai kejayaan SPM 2020. Jadi kita melihat sketsa bersama dengan Cikgu Wan Afendi sebenarnya. Dengan lagu yang dibawa untuk menyuntik semangat. Beza sikit pada hari ini, kita bawa kepada lagu Negeri Sembilan untuk anda. Dan lagu ini mengatakan bahawa walaupun COVID sekalipun dalam keadaan kita yang
tak tentu bagaimana sekalipun, semangat kena kuat kerana SPM merupakan cita-cita kita untuk mencapai kejayaan. Dan seperti biasa dalam kelas kita, misi 60 hari menjelang SPM bersama dengan saya Dr. Gas, kita akan mengupas beberapa topik istimewa dan kali ini kami bawa kepada anda kertas sains SPM kertas 1 bersama dengan guru pakar hebat yang kita bawa khusus untuk anda, dan juga kita akan bersama dengan kaunselor talenta muka Abang Zul akan bersama kita memberikan tips bagaimana untuk anda membina keyakinan diri, motivasi diri untuk terus berjaya bagi mencapai kedudukan SPM dan skor terbaik yang kita berikan kalungan hadiah untuk kedua bapa kita. Dan untuk petang ini, hari ini juga kita akan bersama dengan seorang lagi yang kita akan cuba hubungi melalui Skype kita, iaitu Cikgu Hilmi akan hadir untuk memberikan anda tips. Siapa tak kenal Cikgu Hilmi, seorang yang cukup terkenal di laman sosial, memberikan tips kepada anda. Jadi tanpa kita buang masa, apa kata kita teruskan segmen pertama kita ini. Kita dah berhibur, kita dah relax, siapkan nota anda, siapkan semua perkara yang sepatutnya untuk kita catat nota bagi memastikan agar kertas 1 menjadi kertas pilihan, kertas untuk anda skor bagi mendapat A. Saya serahkan, kita teruskan dengan menjemput cikgu pakar kita pada hari ini, Cikgu Aisyah ke studio untuk bersama kita. Silakan Cikgu Aisyah. Apa khabar Cikgu Aisyah? Baik. Assalamualaikum. Silakan Cikgu Aisyah. Sihat ya? Terima kasih. Itu dia, saya nampak dekat tangan tu ada bawa nota. Ini antara harta-harta yang nak dikongsikan lagi nak ajar. Ya betul. Cikgu Aisyah sekarang mengajar di mana? Di SMK Subang Utama. Subang Utama. Dia berapa lama Cikgu Aisyah mengajar? Saya mengajar di situ baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Dan sebelum ini di sekolah lain? Sebelum ni sekolah lain. Sekolah lain. Memang sains merupakan subjek yang cikgu major diri sendiri. Maksudnya subjek utama yang cikgu mengajar. Ya betul. Sains susah ke cikgu? Sains sangat senang. Sebab ada orang Sains kata, is fun. That's why ada orang cakap sains ni macam kehidupan seharian kita. Tengok benda itu sains. Betul. Hidup Tepat itu sekali. sains, bangun Ya, itu betul. sains, itu sains. Duduk sekarang ni pun sains. Ini sains juga ya? Ya betul. Pergerakan saja melibatkan sains. Betul, Jadi sains. kenapa pelajar-pelajar kita di luar sana katakan sains ni susah? Apa masalahnya? Susah betul ke sains ni? Itu hanya paradigma mereka sahaja. Okey. Sebenarnya sains sangat mudah. Saya memang menekan kepada murid-murid saya, sains is fun. Jadi hari ini boleh bagi tips? Kita cuba untuk menarikkan subjek Cikgu, sains hari itu. ini kita nak menghadapi SPM. Pelajar-pelajar luar sana mungkin dalam keadaan yang rasa resah. Maklumlah, dah menunggu, masih tak sampai lagi SPM. Saya Tapi dah menghitung hari sekarang ni. Kita dah makin menghampiri SPM dan kertas 1 sains. Antara kertas dikatakan senang nak skor. Kacang. Itu katanya. Kata di luar sana kertas sains 1 ni kacang. Benar ke kacang? Wahai cikguku. Bagaimana kaya? Bagi saya, bila diorang berfikir sangat kacang, diorang ambil mudah. Sampai sehingga tak ya betul. mengenepikan pelbagai Ya, perkara betul. lain. Secara umumnya kertas sains ni bagaimana format? Mungkin kita nak kena ingatkan kembali pada pelajar kita, bagaimana format yang ada dalam kertas 1 ni sebenarnya? Okey, kertas sains ni dia ada 50 soalan. 50 soalan 50 soalan. Markahnya? Markahnya satu soalan Satu markah. 50 soalan 50 markah dan masanya untuk menjawab. 1 jam 15 minit. Banyak tu, 1 jam 15 Ya, minit betul. dengan 50 soalan kan. Betul. Jadi berarti semuanya ABC dan aneka pilihan. ABC sahaja. ABC sahaja, tidak ada aneka soalan pilihan. aneka pilihan. Maksudnya semua jawapan tadi ada di situ. Betul. Cara kita nak bincang tentang tips sebagai nak menjawab dengan cara yang betul. Sebab saya yakin ada pelajar di luar sana dia mungkin confused, mikirkan susah tak sains kan. Dan saya fahamkan topik ini akan cover keseluruhan di tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Dia kata 4 dan 5 4 dan 5 sahaja. Dia kata 1 dan 3 kita tolak ke tepi. Dah tolak ke tepi. Ya betul. Makin mudah. Makin mudah. Tapi Cikgu Aisyah, hari ini Cikgu Aisyah bukan seorang tau. Kami ada mengundang seorang lagi guru. Oh ya. Untuk bersama Cikgu Aisyah. Bagi sebab kita nak berbincang secara bersemuka sekarang ni tak boleh COVID kan. Kita bawa secara maya seorang guru kita, Cikgu Hilmi. Kenal dengan Cikgu Hilmi? Sangat seorang yang cukup popular, cukup terkenal yang memang sentiasa memberikan tips berguna kepada pelajar di luar sana, khususnya bidang sains kepakaran beliau. Adiwira negara. Adiwira negara. Wow. Saya juga tertarik dengan perkataan itulah. Kita akan bersama Cikgu Hilmi. Hai Cikgu Hilmi, apa khabar? Sihat Cikgu Hilmi ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Cikgu Aisyah di Ya, sama-sama. Ya, belum saya perkenalkan dah kan. Cikgu Aisyah di sebelah saya. Cikgu Helmi. Cikgu Helmi jauh di sana. Cikgu Helmi di mana sekarang ni? Di sekolah mana? Saya sekarang di SMK Jerlun Kedah. Studio jauh. Daripada studio sekolah kita sendirilah. Daripada studio Jerlung Kedah. Secara langsung bersama dengan kami di kelas kita, Cikgu Helmi. Terima kasih kerana sudi luangkan masa untuk kita terus berbincang. Kita nak berikan tips istimewa. Kita nak berikan strategi kepada pelajar kita. Cara bagaimana untuk mereka menyiapkan diri mereka dalam menghadapi SPM kertas 1 mata pelajaran sains khususnya. Saya difahamkan ini pakar kertas sains dan kita ada juga ada pakar di talian dengan Cikgu Helmi. Jadi kita akan bincangkan. Sebab tadi Cikgu Aisyah mengatakan bahawa ada 50 soalan dengan 1 jam 15 minit, 50 markah.
pelajar katakan ini subjek kacang. Dan Cikgu Helmi, kacang ke subjek kita satu ni? Bagaimana Kak? Kalau pada saya sendiri, saya rasa setujulah dengan apa yang Cikgu Aisyah cakap tadi. Dan sebenarnya stigma pelajar tu sebenarnya terhadap mata pelajaran sains yang menyebabkan dia rasa macam susah. Tapi sebenarnya kalau dia pergi tengok secara detail, dia pergi kenal pasti balik apa yang ada tu sebenarnya adalah apa yang ada di sekeliling dia. Jadi saya rasa tak, benda tu tak susah. Cuma dia kena nampak kaitan antara benda yang dia belajar dengan apa yang dia cuba jawab dalam peperiksaan nantilah. Itu dia kata-kata semangat daripada seorang guru kepada pelajar di luar sana. Sains ni kehidupan. Juga Aisyah dah beritahu. Sains kehidupan, apa yang kita amal itu sains. Tapi dalam kata satu ni, bila kita masukkan elemen kebat, sekarang ini kan semuanya kebat, walaupun soalan struktur sekalipun ataupun soalannya ABC pilihan sekalipun masih ada kebatnya. Nak faham kebat dan soalan arasnya di mana kan? Kita mula dengan Cikgu Aisyah, Cikgu Helmi ya. Cikgu Aisyah bagaimana? Kebat dalam pemahaman. Saya mula dengan yang mudah dulu boleh tak Cikgu, supaya murid-murid tidak rasa wow, sains itu kebat. Sains hanya kebat. Kita permudahkan. Itu pandangan masyarakat ya. Pandangan masyarakat sains itu hanya kebat. Itu tak semestinya. Sebenarnya dalam soalan itu masih lagi ada soalan-soalan yang semua murid boleh jawab. Masih lagi mengekalkan aras 5-3-2. Aras yang pelajar boleh menjawab, pengetahuan memahami. Ya betul. Pemahaman dan pengetahuan. Itu soalan yang paling tinggi. Saya maksudnya, cuba saya meneka. Kalau maksud kepada perkataan pengetahuan dan memahami, jadi berarti apa yang ada basic pengenalan kepada ilmu sains itu dah mencukupi untuk menjawab ya? Betul. Cikgu Helmi macam mana? Okey ya? Soalan aras pada pengetahuan dan memahami ini, adakah soalan itu memang benar-benar mampu untuk membantu pelajar menjawab soalan dengan mudah? Bagaimana? Saya setuju sebenarnya Dr. Gas dengan Cikgu Aisyah cakap tadi. Sebenarnya tak semua soalan-soalan dalam kertas satu sains tu adalah soalan kebat. Kan? Jadi soalan yang mudah-mudah tu yang korang tak dapat jawab tu kenapa kan? Itulah cerita dia kan. Itulah engkau dah kenapa macam tu kan? Soalan semudah itu kan. Jadi kita nak bincang sebab ramai yang confuse bila di sekolah menekankan bahawa ini elemen kebat, ini critical thinking, awak kena faham. Jadi pelajar makin confuse, makin tak faham kan. Cikgu Aisyah bagi tips sikit dalam 50 soalan ini bagaimana cara nak menjawabnya agaknya. Okey, saya maklumkan dari segi susunan soalan. Susunan soalan ya. Biasanya bermula dengan bab 1 tingkatan 4 sehinggalah bab 8 tingkatan 5. Biasanya soalan kalau biasa ini kebiasaan lah saya. Ini bukan soalan bocor. Ini bukan soalan ramalan, ini bukan soalan sport. Ini ada satu analisis dua guru pakar untuk adik-adik di pelajar bagi luar sana. Ya, silakan. Biasanya soalan 1 hingga soalan 24 itu soalan daripada tingkatan 4. Soalan 25 hingga soalan 50 itu soalan daripada tingkatan 5. Soalan 1 hingga 10 biasanya itu soalan-soalan yang mudah. Dengan kata lain, kalau saya sebagai seorang pelajar yang mungkin sederhana lah, masih lagi ada sedikit yang masa sebelum exam ni, sempat lagi nak membaca. Kalau saya fokus pada form 4, contohnya tingkatan 4, saya dah menjawab 24 soalan. Betul. Dengan tepat lah. Cikgu Helmi setuju ya? Dan kalau form 5 for sure lah kita dah mula belajar setiap hari kan. Jadi kita ada daripada 25 sampai 50 soalan itu. Ya betul. Dengan kata lain untuk lulus itu memang ada dalam tangan. Betul. So, bila sebut pada form 4 Cikgu Helmi dalam soalan tingkatan 4 ni biasa topik-topik pilihan. Ada tak topik-topik pilihan yang kerap keluar dalam kertas satu ni? Untuk kertas satu ni sebenarnya dia akan keluar semua topik-topik daripada setiap bab, tetapi dia ambil benda-benda yang berkaitan dengan fakta lah, lebih kurang macam tu lah. Dan saya mungkin nak tambah sikit dengan yang Cikgu Aisyah cakap tadi, iaitu sebenarnya kalau pelajar dia jawab 3 set ataupun 4-5 set, sebenarnya dia dah boleh nampak sebenarnya bentuk-bentuk soalan yang boleh ditanyakan dalam kertas satu tu. So banyakkah buat latihan. Dengan kata pattern ni akan dapat jelas lihat bagaimana soalan itu akan bakal keluar ya. Tapi bila kita bercakap pasal soalan ni, ada juga pelajar yang mungkin tidak memiliki keupayaan untuk membaca memahami soalan. Mungkin dia tahu jawapan, tapi kalau soalan itu mungkin agak lari cara huraian, itu menyebabkan mereka confused untuk menjawab. Ada tak kes-kes begitu? Sudah tentu ada ya? Bagi contoh, ada soalan contoh tak yang Cikgu Aisyah terlintas? Yang begini contoh soalan, begini cara soalan jawapan-jawapan yang ada. Okey, biasanya ni pengalaman saya. Ya, ada daripada analisis saya, biasanya setiap tahun soalan dia nombor 1, 2, 3, nombor 1 adalah soalan daripada tajuk-tajuk yang sama. Kalau mungkin dia ubah pun yang ni, mungkin dia tanya pasal dia minta label. Mungkin next year dia akan tanya
fungsi. Okey. So murid biasanya Tapi dengan kata lain, dalam soalan ada rajah rangsangan. Ya, betul. Ada rangsangan Ya, situ betul. ya. Itu sebagai petunjuk, hint Berdasar kepada murid. rangsangan ini kita mencari jawapan. Jadi kalau pelajar sudah mengingati nama-nama Ya, itu, sudah mencukupi untuk menjawab kepada rangsangan yang ada. Betul, betul. Cikgu Helmi, itu satu soalan yang diberikan oleh Cikgu Aisyah berkaitan dengan rangsangan yang boleh membantu pelajar membina jawapan, mencari jawapan. Cikgu Helmi, mungkin ada contoh soalan daripada apa yang dikemukakan oleh pelajar melalui YouTube ataupun laman sesawang popular Cikgu Helmi itu sendiri. Mungkin boleh kita kongsikan apa persoalan yang kerap diajukan oleh pelajar tentang kertas satu sains? Kalau daripada pengalaman saya sendiri pula berkaitan dengan soalan kertas satu ni, sebenarnya pelajar dia bermasalah bila soalan tu ada dua kali dia kena berfikir. Contohlah. Contoh, dia bagi gambar raja, kemudian dia letak kat situ organ X. So dia tak tanya organ X tu apa, tapi dia akan tanya apa fungsi organ X. Jadi menyebabkan pelajar ni dia kadang-kadang macam dia tak nampak kaitan sebab dia kena fikir dua kali macam tu lah. So sebenarnya kalau dia relax, dia sekejap ambil masa dan kemudian dia sendiri tulis kat situ organ X tu adalah apa, kemudian itu lebih membantu dia untuk menjawab dengan lebih tepatlah pada bahagian yang diperlukan. Dengan kata lain, Cikgu Helmi, pelajar perlu betul-betul berhati-hati dalam menjawab, membaca soalan itu sendiri. Ya? Sebab kalau kita tengok pada ada pandangan setengah-setengah guru mengatakan bahawa satu soalan memerlukan lebih kurang 1.85 minit untuk menjawab. Jadi kita masih ada berprakir lebih kurang dalam 15 minit di hujung soalan nanti untuk kita buat semakan. Jadi soalan berlapis. Dalam satu soalan, Cikgu Helmi ada katakan tadi, soalan berlapis Cikgu Helmi. Satu soalan mengatakan apa. Kemudian bagaimana contoh kan. Bagaimana Cikgu Aisyah? Adakah ini sentiasa yang menjerat pelajar daripada menjawab dengan betul? Saya rasa masalah utama adalah murid tak membaca soalan tu dengan betul. Dia mungkin rasa objektif, ada jawapan tersedia Dah di ada situ. jawapan. Dia baca secara gopoh. Ada tak kemungkinan pelajar yang tengok jawapan dulu baru tengok soalan? Itu dia punya style menjawab lah. Cikgu Helmi, cuba Cikgu Helmi, ada tak style jadi pelajar yang tengok jawapan dulu baru tengok soalan sebab dia dah agak ini yang aku hafal ni keluar macam ni, apa jawab soalan yang dia tanya? Ada tak kemungkinan berlaku begitu? Ada sebenarnya kemungkinan pelajar-pelajar yang dia nak cepat kan. Sebab dia macam tadilah, dia overconfident dengan apa yang dia dah baca. Jadi dia nampak soalan, nampak gambar raja, dia terus nak bulat. Sedangkan mungkin ada trik-trik dekat soalan tu yang bagi tahu kata yang selain daripada yang itu. So benda-benda ataupun kecuali kan perkataan-perkataan macam tu. Sebab tu Dr. Gaz dan juga Cikgu Aisyah, saya nak kongsi sikit tips saya dengan pelajar. Ya saya, silakan. Saya akan wajibkan pelajar saya untuk highlight kata kunci yang ada pada soalan dan juga kata kunci yang ada pada jawapan supaya itu boleh bantu dia bagi jawapan yang paling tepat lah. Itu merupakan satu tips juga saya. Betul. Pelajar perlu highlightkan dengan betul untuk melihat tips-tips yang ada. Cikgu Helmi, masa memang sangat mencemburukan. Saya banyak ingin berkongsi dengan Cikgu Helmi. Saya mau minta pandangan Cikgu Helmi tentang bagaimana menjawab kertas satu dengan lebih mantap. Saya yakin pelajar-pelajar kita luar sana, anda di luar sana, boleh hubungi Cikgu Helmi melalui laman Sesawang. Di mana Cikgu Helmi? Nak berjumpa Cikgu Helmi di laman Sesawang. Boleh. Sebenarnya saya banyak juga hasilkan bahan-bahan kandungan untuk pendidikan secara percuma. Sebenarnya boleh ambil di saya punya laman web ataupun laman blog saya www.cikguhelmi.com. Saya juga banyak hasilkan video pendidikan di YouTube dan sekarang ni pun Dr. Gaz dan juga Cikgu Aisyah, saya cuba masuk ke satu lagi platform yang saya rasa tengah trending dalam kalangan pelajar kita, iaitu TikTok. Dan saya cuba hasilkan nota-nota ringkas, nota muda supaya boleh bantu dia orang buat ulang kaji. Dan the best lah untuk pelajar calon SPM semua. Terbaik juga Helmi, kita menggunakan segala pendekatan media sosial terkini untuk menarik minat generasi sekarang ini, generasi mereka, maklumlah kan. Ya Cikgu Helmi, terima kasih banyak-banyak Cikgu Helmi. Saya akan teruskan perbincangan bersama dengan Cikgu Aisyah kerana banyak lagi kita nak kongsikan tips nota tebal itu. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di kelas kita. Bersama kembali dan terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di kelas kita Misi 60 Hari Menjelang SPM. Dan Dr. Gaz bersama dengan guru kita, guru pakar kita juga Aisyah masih kekal di studio pada hari ini untuk memberikan lebih tips yang hebat dirasakan boleh membantu untuk meningkatkan lagi tahap keyakinan kita dalam mencapai keputusan cemerlang dalam SPM 2020. Cikgu Aisyah, dah sedia?
Tadi kita bersama Cikgu Helmi, kita dah bincang bagaimana Cikgu memberikan tips cara membaca soalan dengan betul, gariskan dengan betul setiap soalan, mencari kata kunci yang ada pada soalan dan jangan gopoh dalam menjawab soalan yang ada pilihan. Dekat-dekat jawapannya Cikgu Aisyah kadang-kadang kan. Betul. Tadi Cikgu Aisyah sebut masa kita berbincang tadi ada soalan berkaitan pengiraan dalam sains juga ya. Itu bagaimana? Boleh kita kongsikan di luar sana. Mungkin ini bila sebut pengiraan dah ramai dah. Ada pengira ke kan? Macam mana kan? Murid biasanya kalau berkenaan dengan soalan pengiraan, soalan matematik, dia anggap itu sangat susah. Susah. Dia orang menyamakan formula agaknya. Formula, ya betul. Tapi untuk soalan sains, formula diberikan dalam soalan. Dalam soalan tu dah ceritakan. Soalan diberikan. Okey. So, murid-murid perlu tahu cara nak menggunakan formula, perlu kenal unit. Kalau tahu unit, masukkan sahaja nilai-nilai itu dalam formula. Dan mengikut saja formula tu untuk ya, betul. pengiraan. Dan murid-murid dibenarkan menggunakan kalkulator. Itu tambahan. Ya, betul. Itu faktor penambah tak ada alasan untuk mengatakan tak boleh kira sebab jalan kira formula dah diberi. Dan boleh menggunakan kalkulator. InsyaAllah akan mendapat jawapan yang betul. Jadi di mana sebabnya kenapa kita tak boleh menjawab dengan tepat? Biasanya dalam 50 soalan ni, average berapa agaknya pelajar skor? Dalam keadaan pelajar biasa lah agaknya, skor berapa ke soalan? Sekurang-kurangnya murid kalau nak lulus dia sekurang-kurangnya 15 markah sahaja daripada 50. Daripada 50. 50. Tapi kita pelajar yang cemerlang di luar sana, for sure kita tak nak capai 15 markah kan? Betul. Alang-alang kita dah belajar, dah diberikan ruang untuk kita belajar semasa pandemik ini, belajar di rumah, guru membantu secara online dan kita sentiasa bersedia dengan pelbagai bahan bantuan yang lain. 25, 30 ataupun keseluruhan soalan perlu jawab dengan betul. 35 insya-Allah dalam tangan. Saya yakin adik-adik pelajar-pelajar luar sana mampu menjawab lebih daripada apa yang kita perlukan kerana inilah masa untuk beri kejutan. Dalam 50 soalan ada pengiraan, kita ada juga rangsangan dari segi rajah dan ada juga mungkin mengisi tempat yang kosong. Tidak ada yang itu. Itu memilih pilihan berdasarkan pada label-label yang perlu ada. Adakah ia merangkumi berbagai bentuk yang lebih kepada ke arah yang lebih suka biologi ke sebagainya? Tidak ada. Tidak ada. Setakat ini kalau soalan sains dia berada dalam skop buku teks sahaja. Okey, jadi kalau pelajar baca buku daripada form 4 tingkatan 4 sampai kepada tingkatan 5 yang ada itu, sebenarnya Cikgu Aisyah bagi tahu keseluruhan dari segi apa yang analisis ini buat. Soalan 1 sampai 24 soalan itu mungkin daripada tingkatan 4. Jadi baca di situ ketika banyak maklumat yang diperolehi. Cikgu saya nak bagi tips apa lagi hari ini agaknya. Okey, tadi saya dah maklumkan soalan 1 hingga 24 soalan daripada tingkatan 4, 1 hingga 10 soalan mudah. Kalau rasa macam nervous, kita mula-mula masuk exam nervous. So cari soalan yang mudah. Mula-mula jawab soalan 1 hingga 10. Kemudian sambung soalan 25 hingga soalan 35. 10 soalan pertama untuk tingkatan 4 dan 10 soalan pertama untuk tingkatan 5 adalah soalan yang mudah. So bermula dengan mudah. Lepas tu cari soalan-soalan yang bergambar rajah. Okey, cari soalan gambar rajah, cuba faham. Baca dengan tenang, baca dengan terperinci, baca satu persatu. Masalah murid saya lah, saya bercerita pasal murid saya. Pengalaman mungkin dihadapi oleh pelajar yang di luar sana juga. Saya rasa murid saya mewakili semua murid-murid seluruh negara Malaysia. Dia membaca soalan terus kopoh, nampak macam Cikgu Helmi kata, mungkin dalam latihan soalan dia macam ni, dia anggap sama, dia tak tengok mungkin apa trik soalan sama memang sangat banyak. Dengan kata lain, ada keywords ataupun kata kunci tertinggal. Ya, betul. Tidak dibaca. Betul. Contoh, nyatakan fungsinya ataupun kan di manakah kelebihannya, kan? Apakah perbezaannya? Betul. Ataupun yang paling pelajar terlupa bila ada perkataan kecuali. Betul. Itu saya sangat ada perkataan kecuali. Di situ kecuali tak dikecualikan. Terus tak boleh jawab. Dia jawab ada jawapan yang kadang-kadang dia terus jumpa A, dia terus nada A. Sedangkan soalan minta kecuali. Ada lagi jawapan-jawapan yang sepatutnya. Itulah kelemahan yang saya selalu tekankan pada murid-murid saya. Okey, lepas tu bila dah selesai cari soalan-soalan yang berkaitan dengan gambar rajah, kemudian barulah masa yang selebihnya tu barulah cari soalan-soalan yang sukar. Itu satu lagi perkara yang kerap berlaku dalam kalangan pelajar kita, Cikgu Aisyah. Ini mungkin pandangan saya berdasarkan pada analisa dan homework yang saya lakukan. Pelajar ni tanda jawapan laju pada kertas soalan, lupa nak pindah. pada kertas jawapan. Ini kerap berlaku sebab kita rasa aku dah jawab, dah settle kan, tapi lupa nak pindah. Ya, betul. Itu kerap berlaku. Saya pengalaman lah. Di dalam kelas
kita nak kutip kertas soalan, masa tu baru kelang kabut. Bila dalam keadaan kelang kabut, mulalah bertindan lah. Bila kita pulang balik kertas soalan, cikgu, jawapan saya dalam kertas soalan ni betul, tapi sini salah. Saya kata, saya rujuk pada kertas jawapan. Kertas skrip jawapan Ya, itu. betul. Jadi tak boleh kita nak terlalu terikat letakkan jawapan yang kita pilih pada soalan dia, pindah terus dan tanda dengan betul. Jangan, sebab ini menggunakan komputer nanti akan datang ya. Jadi ini masalah dipanggil careless mistake yang kecil tetapi memberikan impact yang besar dalam kerap berjumpa kes begini. Selalu. Meraung menangis tak berguna selepas itu. Sebab kenapa? Kerana memang jawapan itu perlu dipindahkan dengan betul. Pesanan saya untuk anak-anak murid yang suka menulis jawapan di kertas soalan, kemudian baru pindahkan, belajar daripada kesilapan. Saya selalu pesan pada murid-murid, biarkan awak menangis sekarang lebih baik daripada menangis selepas SPM nanti. So maksudnya dapat jawapan terus pindahkan Kepada kertas jawapan. Dan satu lagi, murid-murid bila selesai menjawab perlu kira, make sure dia menjawab 50 soalan. Terlebih macam mana tiba-tiba? Sebab subjek lain, contohnya macam sejarah, objektif dia hanya 40 soalan. Okey. That's why kadang-kadang bila saya uji murid-murid saya, kertas satu ada berapa soalan? 40 soalan. Betul ke? Confident 40 soalan cikgu. Sebab bila saya kata 50, dia query dengan saya. Tapi bila dia biasanya sampai 40 saja dia kira. Lepas tu bila saya kata, iya ke? Sejarah 40 cikgu, sains pun mesti 40. Salah. Dan maksudnya masih ada lagi dalam kalangan pelajar kita yang begitu tidak berhati-hati dalam membuat jawapan, memindahkan jawapan daripada mudah. Pindah je jawapan ke situ dengan betul-betul tepat, warnakan dengan betul-betul warna yang sepatutnya, warna hitam guna pensel kan. Itu daripada zaman kita dulu lagi, zaman sekarang benda yang sama kita lakukan. Jangan silap, anda dah baca, anda dah buat kajian yang terbaik, tiba-tiba tak dapat jawapan, itu satu kesilapan yang sangat-sangat merugikan. Dalam kertas sains satu ini juga, kalau pelajar katakan, sekarang dah makin faham, dah nampak dah nak membaca beberapa kata-kata kunci yang penting kan, tetapi, kecuali kan, bezakan, apa yang ada, apa yang tiada, itu perkataan yang kerap dikeluarkan Cikgu Aisyah dalam kertas satu. Cikgu Aisyah ada lagi tips lain mungkin yang nak diberikan pada pelajar kita luar sana. Ini ramai ni tengah menunggu. Yang ada biasa kesilapan yang kerap pelajar lakukan dalam menjawab soalan. Kesilapan sebab ini kertas satu kan. Jawapannya ada di situ. Jawapan ada di situ. Ada tak jawapan yang dekat-dekat juga Aisyah, yang mungkin confuse sedikit pelajar nak melihat? Perkataan yang digunakan. Perkataan dalam soalan? Ya, betul. Kadang-kadang pastikan perkataan, tips untuk murid-murid lah. Kalau nak menjawab soalan, dia kena cuba refresh balik, mungkin melalui latih tubi dan pengalaman dia, nak mencari jawapan. Lepas tu mungkin jawapan-jawapan itu dia kena tengok ataupun dia kena ingat balik bahasa-bahasa yang cikgu gunakan semasa dalam kelas dan bahasa-bahasa yang digunakan dalam buku teks. Sebab sains dititik beratkan, paling dititik beratkan dengan istilah-istilah yang betul. Kalau istilah-istilah yang, kalau saya mengajar bahasa kampung lah, tak boleh guna bahasa-bahasa yang bahasa pasar. Bahasa kampung lain pula lah bunyi. Bahasa pasar kalau Helmi dekat Kedah tu, bahasa kampung dia lain bunyi, jerelon, jauh. Maksudnya bahasa pasar bahasa je, yang betul. pelajar senang Ya, faham betul. kan. Ya, betul. Jadi, Cikgu Aisyah tekankan perkara yang sama, Cikgu Helmi tekankan perkara yang sama. Cikgu Helmi Aisyah mengatakan bahawa hati-hati. Itu keyword yang paling besar kan. Betul. Sebab dalam subjek sains ni, kalau saya tak silap Cikgu ya, jawapan dah ada. Kerana kita menghafal sesuatu, mengingati satu perkara itu, memahami satu perkara itu dengan konteks soalan dan jawapan. Itu mungkin latih tubi yang bagus. Dan Cikgu Helmi juga menekankan bahawa latih tubi beberapa set soalan supaya kita faham, tetapi hati-hati dengan keyword yang ada. Betul. Jadi itu juga antara kalau tips yang boleh guna pakai. kertas satu, biasanya kalau murid buat 5 tahun soalan SPM lepas, dia akan nampak flow. Memang saya rasa dalam tangan lah. Dalam tangan lah. Ya, betul. Kalau paling tak dapat, kurang 3, macam Cikgu Helmi cakap tadi, 3 tahun. Saya pernah buat dengan murid saya 10 tahun. 10 tahun. Sampai murid saya kata, cikgu soalan sama masuk. Ya, betul. Dia realize, dia Ya. akan nampak perbandingan Ya, betul. melalui pengalaman proses. Bila baca, pada mungkin pelajar di luar sana, latihan pertama dan kedua anda hanya tertumpu kepada soalan. Bila masuk pada yang beberapa kali selepas itu, anda mula memahami isi dalam soalan itu. Susunan Di soalan. situlah mula cerdiknya kita keluar, sama je ni, dia trik pada perkataan-perkataan tertentu Betul. saja.
perkataan-perkataan tertentulah kita nak bulatkan, kita nak gariskan supaya kita tak terkeliru mencari jawapan. Mana soalan yang jawapan yang kita yakin salah, terus batalkan. Okey. Supaya memudahkan kita Pangkah mencari terus jawapan situ. yang betul. Jangan kelirukan kita, Ya, terus betul. potong terus dan tengok. Ini bukan potong pada kertas jawapan ya. Potong pada kertas soalan, kertas jawapan tidak dibenarkan conteng apa-apa sekalipun. Sebab itu komputer kan. Setanda sekalipun itu memang dah mengganggu. Padam betul-betul padam. Nak tukar jawapan, jawapan. Tapi biasanya murid, ini antara kebiasaan yang selalu saya jumpa. Bila kata, alamak cikgu, saya dah tanda jawapan saya yang pertama betul, tapi saya ubah, rupanya jawapan yang kedua tu silap. Yang pertama itu betul rupanya. Ya, betul. Saya pesan kat murid saya, awak boleh ubah sekiranya awak yakin memang jawapan pertama awak tu silap. Saya nak ketawa sikit. Wah, juga Syakir. Minta maaf lah ya. Mungkin ada di antara awak di luar sana ni yang nakal-nakal ni tanda dua-dua jawapan dengan harapan terkenalah satu. Tidak ada alasan sebegitu. Ini komputer yang buat ya. Betul. Ini komputer, bukan cikgu periksa secara manual sebagaimana kita di sekolah. Kalau di sekolah tu mungkin adalah kesilapan tak disengajakan. Betul. Tetapi bila kita menggunakan komputer, anda tanda dua automatically out. Jadi jangan cuba nak menaguk di air keruh ataupun nak buat sesuatu perkara yang mungkin silap. Ini jangan cuba ya. Tanda dengan betul, warnakan dengan betul dan pastikan anda menjawab dengan betul. Juga Aisyah, yang terakhir mungkin ada boleh kita kongsi dengan pelajar kita luar sana. Dah ada yang ketawa tu. Aku pernah buat. Ada sesuatu juga Aisyah nak kongsikan dengan mereka luar sana. Bagi saya anak-anak boleh saya panggil. Boleh. Saya menganggap Semua audiens saya kita, yang melihat saya di sini adalah anak-anak saya yang saya sayang. Ya, saya. Yang ada potensi untuk berjaya. Jangan anggap kertas satu ini kertas yang sangat mudah, awak boleh ambil mudah. Sambil lewa. Sebab nak skor, kalau nak cemerlang, perlu skor kertas satu. Kalau nak lulus, perlu skor kertas satu. Kalau boleh usaha supaya mendapat markah yang sangat tinggi, yang paling tinggi untuk kertas satu. Dan saya sebagai cikgu doakan kejayaan anak-anak. Ingat, sains itu mudah. Itu dia. Sains itu mudah, sains itu kehidupan. Sains is fun. Kena ingat macam tu ya. Dan ingat, ini seorang guru hadir ke studio dengan semangat, dengan doa. Cuba lihat raut wajahnya bagaimana jujurnya Cikgu Aisyah memberikan harapan kepada adik-adik di luar sana, pelajar-pelajar luar sana. Jadi gunakan kesempatan ini. Ingat, sains itu mudah. Kalau kertas satu kita gagal menjawab dengan betul, agak struggle lah kita pada kertas dua untuk mendapat markah tinggi. Ini peluang anda untuk skor. Ingat, pandemik bukan alasan untuk kita berjaya. Terima kasih Cikgu Aisyah kerana sudi bersama dalam studio. Dan terima kasih kepada Cikgu Helmi kerana terus bersama kami sebentar tadi memberikan pelbagai tips. Jangan lupa mungkin boleh layari laman sesawan Cikgu Helmi sama ada di YouTube ataupun di blog beliau. Cikgu Aisyah juga ada laman sesawan. Belum lagi ya, akan cuba bina untuk berikan kepada pelajar beberapa tips yang berguna. Jadi kita akan berjumpa lagi dalam segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama dengan kami dalam kelas kita misi 60 hari menjelang SPM. Tugas setia menanti anda. Jangan kemana-mana, tunggu di sini. Besok kembali tengah buat apa tu? Belajar ya. Jangan lupa buku nota di tangan. Nota kita salin, kita bercakap dengan Cikgu Aisyah tentang tips yang berguna untuk membantu bagi kita menjawab dengan tepat, menjawab dengan betul-betul dalam kertas satu. Kerana Cikgu Aisyah kata science is fun. Kertas satu ini kertas membantu kita untuk skor bagi mendapat keputusan tercemerlang dalam kertas sains secara keseluruhan. Jadi kita bercakap juga, dan kalau di awal rancangan ini tadi, Cikgu Wan Afendi datang bukan main lagi pujuk saya, berikan nasihat pada saya tentang bagaimana untuk semangat belajar walaupun dalam keadaan pandemik, walaupun kita menggunakan banyak secara online, penat bagaimana sekalipun, ini adalah langkah awal untuk mencapai cita-cita kita. Jadi kita bersama dengan tetamu saya di studio, Abang Zul ada sebelah saya. Abang Zul, apa khabar? Hai, apa khabar? How are you guys? Duduk pun elok, berdiri pun elok. Apa lagi yang kurang Abang Zul? Ini nama dia terletak. Duduk pun terletak, berdiri pun terletak. InsyaAllah. Kuasa Allah yang punya kuasa. Itu penampilan yang perlu kita jaga. Kita banyak tekankan kepada adik-adik kita pelajar bagi luar sana bahawa penampilan itu sangat penting walaupun kita dalam keadaan pandemik sekalipun. Jaga kesihatan. Kerana kita ingin menghadapi peperiksaan yang cukup penting, anda kena sihat. Anda kena fit. Exercise. Make sure that kita boleh duduk dalam peperiksaan dengan keadaan yang benar-benar kita bersedia. Kan ini yang paling penting. Betul? Hari ini. Hari ini saya akan kongsikan satu rahsia bagaimana cara belajar menggunakan NLP.
Wow. Neuro Language Program. Wow, ini semua dalaman kepala itu sendiri. Betul. Bagaimana pelajar nak memproses Ya. supaya neuro menjadi sihat. Jadi nak sihat, makan kena seimbang, exercise kena ada, Abang Zul. Mesti ada. Kena ada. Itu sangat-sangat penting. Saya rasa ini penting untuk Sangat di penting. saat kita Saat menghadapi SPM Yes, untuk yang dah pelajar-pelajar. makin hampir ni dah menghitung hari. Kita pun semakin hampir nak ambil pula. Bukan pelajar yang panik, apa yang cemas sekarang ini. Ibu bapa juga cemas, guru-guru juga cemas kerana kita faham bila tidak dapat bersemuka, kita mencari alternatif yang lain. Ini juga antara alternatif. Pastikan terus bersama dengan kami dalam kelas kita. Abang Zul ada sebelah saya. Abang Zul akan bagi tips yang hebat. Silakan Abang Zul. Saya serahkan kepada Abang Zul untuk terus bersama dengan kaunselor kita. Okey. Assalamualaikum, apa khabar adik-adik? Bertemu lagi dengan saya. Abang Azul akan kongsikan hari ini yang special untuk adik. Selalu berdiri, sekarang duduk. Dia lain macam nak goyang-goyang pun tak boleh kan? Right. Hari ini abang akan kongsikan tentang Neuro Language Program, bagaimana cara belajar menggunakan NLP. Okey, baiklah. Apa itu NLP? NLP ataupun kita kata Neuro Language Program adalah gabungan pendekatan, kita katakan neurological dan linguistik. Ataupun kita katakan pendekatan untuk meningkatkan kemahiran, kebolehan komunikasi, perkembangan peribadi dan psikoterapi. Siapa yang perkenalkan ni Abang Zul? Yang kenalkan NLP ni adalah kita katakan Richard Bandler. Richard Bandler dan kita katakan John Grinder pada tahun 1970 di California, Amerika Syarikat. Dan di sana sebenarnya sebelum tu abang cerita sikit apa pendapat Bandler dan John Grinder tentang NLP. Richard Bandler kata NLP adalah satu sikap dan kaedah di mana selepas kemudiannya ia memberi kesan kepada seorang. Dia katakan bahawa when you want a new result, it requires new thinking. Kemudian disokong oleh rakan pengasasnya iaitu dikenali sebagai John Grinder. John Grinder kata NLP merupakan satu proses pembelajaran pantas yang menggunakan corak kehidupan seseorang manusia. Jadi, apakah NLP? Abang terangkan terus. NLP menggunakan konsep VAK, Visual, Auditory dan Kinestetik. Bagaimana kita nak belajar cara VAK? Nampak tak? Bila abang goyang-goyang kat depan ni, orang yang cenderung kepada kinestetik dia akan lihat pergerakan abang. Mata abang, memek muka, gesture. Kalau kat sekolah, cikgu tu mengajar, hai apa khabar semua masuk kelas, dia akan tangkap dulu perlakuan guru tu, kemudian secara automatik dia ingat apa yang disampaikan oleh guru. Tetapi pelajar visual, dia akan tengok rupa cikgu dengan sapu tangan warna kuning ni, sapu tangan kuning warna gold ni. Buat dia senang aja ni sebenarnya. Bila kita bagi dia cara-cara macam ini, dia akan ingat apa saya buat dalam masa yang sama, dia dapat menangkap konten penyampaian saya hari ini. Kemudian, orang yang kinestetik pergerakan. Orang auditory, kalau saya bercakap dengan kuat, kalau cikgu cakap dengan kuat, dia akan tangkap semua audio daripada guru tu untuk serap dalam minda dia. Okey, abang simpulkan, terangkan dulu dalam visual. Visual ni adalah mereka yang belajar menggunakan apa dia? Video, alat bantu media, gambar, rajah, jadual dan sebagainya. Kalau cikgu menggunakan elemen-elemen itu, maka pelajar atau adik-adik akan dapat menakul pelajar dengan cepat sekali. Okey, bagaimana cara nak buat ni? Okey, cara nak buat latihannya, kalau di rumah adik-adik, dah 5 minit pula. Kalau kat rumah adik-adik, nak beritahu bahawa kalau nak buat latihan dalam audio ni, dalam visual ni, caranya ialah adik ada peta minda kan? Lorekkan peta minda tu dengan warna yang terang-terang. Tampal kat dinding kat mana? Ibu bapa bagilah kelonggaran pada anak ketika ini, tempoh yang tak lama ni, untuk dia fokus, ikut cara dia sendiri. Bila adik nampak peta minda tu, adik akan serap, ingat. Begitu juga jadual, gambar dan sebagainya. Semua termasuklah nota-nota kecil tu kalau boleh, terangkan. Mesti ingat. Kemudian, apa kesannya? Daya ingatan menakul fakta-fakta tu akan cepat lekat dalam kepala. Seandainya, bila saya menyanyi apa? Orang visual akan lihat pergerakan saya, movement saya, warna baju saya. Tapi orang auditory dia tangkap perkataan yang keluar. Dan bagaimana pula pelajar-pelajar yang menguasai auditory ni? Auditory ialah mereka yang cenderung belajar menggunakan video, suara. Kalau cikgu menggunakan suara yang kuat atau sebagainya, kalau perbincangan,
kekuatan audio 3, budak audio 3. Dia mesti berbincang. Cara latihan, adik kena banyak buat perbincangan dengan kawan-kawan, dengan guru-guru. Bila banyak cikgu cakap, bila banyak kawan cakap, adik akan tarik semua fakta-fakta lekat dalam kepala. Buat masa ini, hinggalah menjelang peperiksaan SPM, jangan berhenti mengadakan study group. Perbincangan. Buat latihan ala-ala cikgu-cikgu kecil di rumah, tak kira siapa. Kakak, abang, emak ajar. Itu. And then Google. Saya percaya yang menonton misi 60 hari menjelang SPM, ini adalah orang yang kuat dari segi aspek auditory visual. Dan bagaimana pula orang kinestetik? Orang kinestetik ni adik, dia punya kelebihan dia ialah semua menggunakan praktikal, mesti praktikal. Kalau audio, mesti dengar. Kalau visual, mesti lihat. Kalau kinestetik, mesti amali. Jadi kepada pelajar yang fizik, kimia, bio tetapi mempunyai kecenderungan kinestetik, mesti buat eksperimen. Mesti tengok latihan bereksperimen. Cikgu mesti tunjukkan video-video yang dirakam atau sebagainya dapat meningkatkan. Kalau dia dapat buat, dia dapat ingat. Banyak latihan memperlakukan secara amali dan praktikal, adik akan dapat menguasai semua fakta dan apa-apa perkara penting dalam sesuatu subjek. Dan yang penting adik-adik, bila kinestetik ni, kadang-kadang ibu bapa jangan pening kepala. Kadang-kadang dia belajar kat bilik, kadang-kadang belajar kat dapur, kadang-kadang kat ruang tamu, kadang-kadang tiba-tiba kat parking kereta pun ada meja dia boleh duduk. Because budak kinestetik dia tidak akan konsisten pada satu tempat. Dia akan berubah-ubah. Sebab dia akan mengingat tempat itu, ini aku belajar matematik. Yang itu aku belajar ni. Jadi dia akan dapat menakul banyak cara. Sebab manusia itu unik. Itulah tadi adik-adik, bagaimana kita katakan Richard Bandler dan John Grinder memperkenalkan Neuro Language Program dengan kemahiran visual, auditory dan kinestetik. Kerana adik unik, pastinya adik akan boleh berjaya dengan cara kaedah terkini. Ini adalah cara kaedah yang paling senang untuk diamalkan dalam waktu yang singkat menjelang peperiksaan SPM pada tahun 2020. Itulah tadi tips daripada abang berkaitan tentang kemahiran belajar menggunakan kemahiran Neuro Language Program NLP. Itu dia Abang Zul. Hari ni lain macam nampak gaya. Jalan punya. Cakap tu kan, dengar yang Abang Zul cakap kan. Tapi bila Abang Zul nyatakan sesuatu tentang kinestetik, audio, visual, boleh tangkap lah Abang Zul. Kita boleh dapat rasa lah. Oh betul lah, ini sebenarnya melibatkan behavior. I seorang yang visual. Okey, bila melihat sesuatu, Apa-apa semua nak cantik, apa-apa semua. Kalau tengok tu, cantiknya. Tapi orang audio, suara dia sedap. Okey, itu perbezaan. Perbezaan. Itu semua ada dalam. Wow, dia punya movement, dia punya seni pergerakan kinestetik dia sangat bagus. Nak main teka-teki. Ada dua benda. Alamak. Tengok Abang saya. Pilih. Apa yang dalam ni? Apa yang agak saya bawa dalam genggaman saya? Ini orang visual dah akan melihat cara genggaman ni. Genggaman tu kuat ataupun tak kuat dah. Saya tak nak teka. Kalau teka nanti saya salah, saya malu. Kinestetik dan visual. Ini kinestetik pergerakan. Saya gerakkan tangan untuk mengelirukan. Dan saya akan genggam. Abang Zul akan tengok dengan betul. Ini juga akan menjadi hint kepada kita. Jadi ini dalam konteks pemikiran. Kan? Kalau seandainya dilebihkan sikit NLP ni, Gas, mungkin mereka boleh membayangkan kejayaan-kejayaan masa depan di mana dia akan dapat menangkap, dia bayangkan masuk universiti. Suatu masa dia akan dapat capai, kalau orang setengah kata, dejavu ke ni kan? InsyaAllah. Dengan teknik NLP ni, adik-adik akan progres kepada imajinasi positif yang ingin dicapai. Betul. Saya tengok dalam genggaman saya sekarang ni. Okay. Apalagi gula-gula lah. Ini dia ambil tengah live. Bukan betul. Genggaman ini kalau tengok cara kita genggam ini kekuatan kita untuk kita menuju masa depan. Memang kosong kalau buka ni besar ni pergi gym juga. Kalau buka betul tengok tak ada apa-apa pun. Tetapi bila kita visualkan, kita imajinasikan bahawa dalam tangan inilah kejayaan kita bakal capai. Saya pasti Gas, kalau cikgu kalau adik-adik kat rumah rasa kesunyian, tak tahu nak belajar apa, ingat balik dalam kelas apa cikgu ajar, warna baju apa yang cikgu pakai, automatik dia akan dapat patah-patah perkataan cikgu tu keluar satu persatu. Kadang-kadang pelajar kita suka mengajuk-ngajuk guru kan, tapi ini juga tips juga sebenarnya. Bila kita buat sesuatu yang jaga sesuatu yang tata susila ketertiban kita. Etiket sosial kena jaga. Ini perkara yang membawa kepada kita terlintas semula mengimbau kembali. Terima kasih Abang Zul kerana memberikan tips yang berguna kepada kami. Saya rasa anda di luar sana semakin yakin kerana SPM semakin dekat dengan diri kita. Jangan ke mana-mana. Kami akan terus bersama kelas kita untuk memberikan anda tips berguna kerana kami yakin dengan kelas kita akan memberikan anda satu keyakinan yang hebat. Ingat, mimpi kita kejar bersama. Kelas kita mau kepada kejayaan SPM 2020. Jumpa sebentar lagi.
Bersama kembali dan terima kasih kerana kekal dan memilih kelas kita bersama Dr. Gah sebagai channel pilihan anda, kerana saya yakin anda pelajar terbaik memang sentiasa mencarikan ilmu baru untuk kita mengejar impian sebagai pelajar cemerlang SPM 2020. Memang keadaan kita keadaan pandemik sekarang ini yang kadang-kadang kita tak tentu cara bagaimana kita nak belajar sebagainya. Guru ada di sebelah kita sama ada secara online ataupun mungkin rakan-rakan kita pun ada di sebelah kita, cuma secara maya kita sentiasa boleh berhubung dengan mereka melalui pelbagai aplikasi yang ada. Anda generasi hebat dalam aplikasi-aplikasi gunakan untuk membawa kepada kelebihan diri kita dalam mengejar SPM. Ini cerita kita. Inilah langkah pertama kita untuk kita mencapai apa yang kita hajatkan. Ingat doa mak, doa ayah, doa guru-guru kita dan doa kita sendiri. Kerana kejayaan ini akan membawa kita kepada satu rentasan kehidupan yang terbaru. Kalau awal rancangan tadi, kita ada seorang penyanyi yang bukan main lagi datang goyang-goyang, bukan main lagi dan datang bagi kepada Dr. Gah dengan nasihat berkaitan dengan di alam cyber, bagaimana kita nak belajar. Ini dia, kita munculkan di studio sekali lagi. Apa khabar? Wan Afendi, Wan Yusof. Itu nama yang diberikan seorang guru yang memang sekarang juga mengajar di sekolah. Kebangsaan Datuk Syahbandar Abu Bakar. Dah berapa lama mengajar? 10 tahun. Syahbandar Abu Bakar di Labu di Hilir. Labu. Jauh datang Negeri ni. Sembilan. Negeri Sembilan datang ke sini. Iyo. Maka kenalah dengan lagu tadi kan. Tajuk lagu tadi lagu apa yang tadi? Lagu tadi Poi Copek. Poi Copek. Mungkin ada di Sabah Sarawak ni. Ada rakan kita, adik-adik pelajar kita di Sabah Sarawak ni mungkin tak faham maksud Poi Copek tu apa dia kan? Poi Copek tu maksud dia pergilah cepat. Pergi cepat-cepat. Pergi cepat. Poi doi. Pergi ke mana tu maksudnya? Pergilah Mengejar cita-cita. Saya maksudkan kat situ lirik tu kita nak COVID-19 ni pergi cepat daripada Oh, ini kita bercakap berdepan dengan COVID. Pandemik. Maksudnya kita jauh-jauh pergi macam tu. Oh, kita biar halau jauh-jauh. dia. Tapi caranya ada, Cikgu Wan. Putuskan rantaian. Ya. Jaga SOP dengan betul. Kalau tak perlu keluar, jangan keluar. Jadikan kita sebagai antara wira dalam memutuskan rantaian COVID-19 ini yang memang kita semua dah tak selesa dengan keadaan apa yang berlaku hari ini. Banyak sangat perubahan norma baru, tapi adik anda merupakan pencetus kepada kejayaan kalau anda mampu untuk benar-benar menjaga kesihatan rakyat Malaysia. Okey, lagu tadi dicipta oleh Encik Rosli. Encik Rosli, orang hebat dalam Kementerian Pendidikan ni yang mencipta lagu-lagu pelbagai genre saya dengar kan. Memang suka menyanyi. Saya boleh katakan sukalah. Daripada dulu memang menyanyi. Macam mana timbul minat untuk menyanyi? Daripada seorang guru yang cikgu, minat untuk menimbul sebagai penyanyi. Menyanyi ni mungkin salah satu hobi lah bagi saya. Okay, bermula dengan hobi. Bermula dengan hobi. Akan dikembangkan sebagai kerjaya agaknya. InsyaAllah kalau diberi peluang. Tadi peluang insyaAllah. Kita tak tahu ini rezeki. Orang cakap kan, tuah ayam nampak di kaki kan. Kita tak tahu bagaimana keadaan yang berlaku. Tapi melihat kepada keadaan sekarang dengan bakat yang cikgu ada, kita lihat cikgu menggunakan kerjaya guru, tetap mendidik di sekolah, sekolah kebangsaan mengajar subjek bahasa Melayu tak salah saya. Bahasa Melayu. Tetap mengajar seperti biasa dan dalam masa yang sama cikgu menggunakan bakat yang ada untuk diketengahkan bagi pengajar. Jadi seiring perkara ini membahagi masa dengan cara yang betul. Mungkin cikgu ada sepatah dua kata nak berikan kepada pelajar-pelajar bakal SPM 2020 yang sekarang ni tengah bersiap bertungkus lumus sekarang ni untuk menghadapi SPM ni dalam keadaan yang memang berbeza dengan apa yang kita hadapi sebelum ini. Sepatah dua kata nasihat untuk mereka. Okey, kepada calon-calon SPM untuk 2020 yang akan mengambil peperiksaan pada 2021. Itu cabaran itu tau. pelik sikit kan? Berpindah pada tahun yang lalu. Sebab tu kita risau tu. Sebab macam kalau saya pun tengok pakaian saya ni Ini pun, yang tertarik ni. Semangat nak bagi semangat ni. nak bagi semangat kepada murid-murid supaya walaupun seorang guru, saya pun ada jiwa sebagai seorang pelajar juga. Pakai baju sekolah, datang ke set, ke studio kita, ini dah memberi gambaran bahawa kami sebahagian daripada anda. Itu kita bawa kan. Cikgu juga sanggup lakukan apa saja untuk anak-anak supaya memberikan semangat. Mungkin dah lama tak pakai baju sekolah kan. Dulu kat rumah tak pakai baju sekolah, tak pakai uniform. Cikgu pakaikan. Cikgu nak tunjukkan ini keadaan walaupun dah berjanggut sekalipun, tengok dah berjanggut sekalipun, jiwa nak bagikan semangat pada pelajar tetap ada. Jadi kepada sikit lagi, kita bagi sikit lagi. Bagi sikit lagi. Jadi jangan risau untuk ambil peperiksaan ni. Tak ada masalah sebenarnya. Study hard, study smart. Okay, semua orang tahu, semua kita dalam keadaan pandemik. Jadi semua di sekeliling kita tahu bahawa keadaan sekarang memang macam ni. Jadi
kamu perlu ataupun anda semua perlu lakukan sesuatu yang lebih daripada orang lain. Jadi jangan mudah putus asa. Itu dia. Bukan alasan semua tu. Kita pelajar SPM, kita calon SPM 20, kita merupakan fighter. Yes. Kita berjuang. Kerana kita bukan berjuang kerana kita melihat orang lain berjuang. Kita berjuang kerana kita yakin ini yang kita nak capai. Kita dah belajar berbelas-belas tahun, kita dah belajar betul-betul dan guru walaupun dalam keadaan pandemik sanggup berikan kita ilmu sepenuhnya siang dan malam. Saya difahamkan Cikgu Fendi, ada cikgu yang sanggup buka handphone sampai tengah malam semata-mata untuk memberikan input kepada pelajar mereka. Ya, betul. Ada juga cikgu sanggup menjawab soalan pelajar walaupun dalam keadaan yang cikgu pada kerja lain juga kan, banyak kerja lain nak buat, tapi demi kerana seorang pelajar mereka bersama-sama dengan kita. Jadi ini perjuangan yang perlu kita jawab. Kita balas dengan genggaman yang kuat. Dalam genggaman kita pastikan ada kejayaan untuk kita berikan kepada mereka. Kerana inilah doa yang kita terima daripada ibu, bapa, guru, rakan-rakan dan juga diri kita sendiri. Jangan ke mana-mana, teruskan bersiaran dengan kami dalam kelas kita Misi 60 Hari Menjelang SPM 20. Kami akan sentiasa bawakan pada anda tips-tips hebat, tips-tips yang berguna kerana kami yakin melalui apa yang kami berikan ini akan memberikan sedikit keyakinan kepada anda menghadapi SPM. Jadi, jangan lupa temu janji kita untuk siaran seterusnya. Kita jumpa lagi dalam kelas kita bersama dengan tugas. Bye.